guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, kali ni Nina nak share pula tentang sejarah Ratu England, yang mana dia ni teraniaya dan juga dikhianati. Kalau korang ni memang peminat sejarah, video ni memang khas untuk korang. Kisah Ratu ni juga adalah salah satu kisah yang famous lah dalam sejarah Inggeris. Sebenarnya sejarah pada kali ni adalah tentang ketamakan seorang raja dan dia pentingkan diri sendiri. Dikatakan dia ni nak kahwin baru tau, nak kahwin dengan perempuan yang lain. So untuk cipta alasan dia nak kahwin dengan perempuan lain, dia bunuh bini dia ni tau. Bukan tu je, dia juga telah fitnah macam-macam dekat isteri dia sehingga membuatkan kepala isteri dia ni kena kerat guys. Kisah ni sebenarnya memang sebuah kisah yang menyedihkan sebabnya si isteri ni setia, cuba buat yang terbaik untuk suami, tapi sebab si suami ni orang yang tak reti nak setia, seorang yang tamak haloba, yang pentingkan nafsu dia, so dia buat macam ni lah dekat isteri dia. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah tentang sejarah ibu kepada Ratu Elizabeth I. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni terjadi, korang akan tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kejadian menyedihkan ni terjadi kepada seorang ratu yang bernama Ratu Anne Boleyn, yang merupakan isteri kedua kepada King Henry yang ke-8. Ratu Anne telah ditabah menjadi Ratu England pada tahun 1533. Jadi dia telah berkahwin dengan King Henry dan diorang dapat seorang anak perempuan iaitu Ratu Elizabeth I yang telah lahir pada 7 September tahun 1533. Walaupun Ratu Anne tak menjadi ratu dalam tempoh yang lama, tapi anak dia Ratu Elizabeth tu telah menjadi Ratu England yang berkuasa dan paling dihormati. Kemudian Ratu Anne telah dituduh melakukan kesalahan yang besar, iaitu dia melakukan zina, sumbang mahram dan juga ada konspirasi terhadap suami sendiri. Kemudian dia pun dibawalah ke mahkamah untuk dibicarakan dan dia telah didapati bersalah pada 19 Mei 1536. So akibat daripada tu dia telah dijatuhkan hukuman mati, iaitu yang mana kepala dia kena kerat dengan menggunakan kapak. Tapi selepas beratus-ratus kemudian, selepas dikaji dengan lebih mendalam, ahli sejarawan percaya segala kesalahan yang dituduh ke atas Ratu Anne tu sebenarnya tak valid. Maksudnya Ratu Anne ni langsung tak bersalah, dia cuma difitnah oleh suami dia sendiri. Semua tu adalah alasan semata-mata daripada King Henry untuk dikahwin dengan perempuan yang lain bernama Jane Seymour. So macam biasalah, Nina akan kenalkan dekat korang dulu siapa sebenarnya Ratu Anne ni. Ratu Anne telah dilahirkan pada tahun 1501 dan dia ni merupakan anak kepada Sir Thomas dan juga Elizabeth Howard. Dulu diorang pernah tinggal dekat Perancis, kemudian diorang balik ke England balik pada tahun 1522. So lepas tu diorang tinggal dekat England ni, diorang telah bekerja sebagai pembantu istana di istana King Henry. Masa tu King Henry ni dah ada isteri, dah ada anak. Isteri dia pada masa tu adalah Ratu Catherine. Bila Ratu Anne meningkat dewasa, dia adalah seorang wanita yang cantik dan juga manis bila dipandang. So ramai lelaki yang bila tengok dia, diorang ni nak dekat dengan dia, nak kenal dengan dia, sebab dia ni mempunyai mata yang besar dan rambut yang panjang. So pada zaman tu orang nampak dia adalah salah satu wanita yang cantik dan idaman orang ramai. Bukan tu je tau, Ratu Anne ni dia juga pandai berfashion, boleh menyanyi, seorang pemuzik dan juga pandai menari. So ada seorang lelaki ni yang berpangkat Lord nak berkahwin dengan Ratu Anne. Bila King Harry tahu pasal ni, dia tak bagi Lord Percy tu berkahwin dengan Ratu Anne. Memang dia marah lah sebab pada masa tu dia dah pun jatuh cinta dengan Ratu Anne. Bukan tu je, kakak kepada Ratu Anne sendiri pun ada affair dengan King Harry tau. So Mary ni sebenarnya adalah perempuan simpanan kepada King Harry. Tamak betul kan dia ni, semua perempuan dia nak rimbat. So Mary pun memperkenalkanlah adik dia tu kepada King Harry. Bila Mary memperkenalkan Ratu Anne kepada King Harry ni sukalah, gembiralah. Perempuan yang dia crush lama ni makin dekat dengan dia. So dia pun decide lah untuk tulis satu surat cinta untuk dikirimkan kepada Ratu Anne pada tahun 1525. Jadi dalam surat tu pun dia tulis, dia kata, jika kamu menyerahkan diri, hati, badan dan jiwa kamu, saya akan jadikan kamu satu-satunya perempuan simpanan saya dan saya akan berikan perhatian dan kasih sayang saya kepada kamu. Tapi apa yang Ratu Anne jawab pada masa tu, dia kata dia memang nak kahwin tapi bukan sebagai perempuan simpanan kepada King Harry. Lagipun Ratu Anne pada masa tu dia tahu yang King Harry ni pun dah ada bini, dah ada anak semua kan. Jadi buat apa nak try dia lagi. Kalau King Harry ni memang cintakan dia, ambil dia sebagai isteri, bukan sebagai perempuan simpanan. So Ratu Anne ni masih menjaga lagi lah maruah dia. Sebenarnya kan King Harry ni dia punya perang memang busuk sangat. Sebab apa? Dia ni ada ramai perempuan simpanan. Dia buat macam tu sebabnya dia nak zuriat lelaki tau. Sebabnya isteri dia tak boleh bagi dia zuriat lelaki. Diorang ni cuma ada anak perempuan je. Disebabkan Ratu Catherine tak pernah lahirkan anak lelaki untuk dia, that's why lah King Harry ni cari alasan
ada perempuan simpanan yang lain supaya diorang ni ada peluang untuk lahirkan anak lelaki untuk dia. So berbalik kepada surat cinta tadi, bila King Henry baca yang Ratu Anne reject cinta dia, tak nak jadi perempuan simpanan, dia memang terkejut gila lah. Dia tak sangka yang Ratu Anne sanggup tolak tawaran tu tau. Mungkin pada zaman tu perempuan-perempuan yang jadi simpanan raja ni adalah seorang yang macam hebat lah kot macam yelah tinggi jugalah kan kau punya kasta sebab raja sukakan kau, tapi itulah kau cuma perempuan simpanan dia je. Disebabkan King Henry ni terdesak sangat nak Ratu Anne, jadi dia pun bercerai lah dengan isteri dia iaitu Ratu Catherine secara rasmi. Selama 6 bulan King Harry dengan Ratu Anne menjalankan hubungan cinta secara rahsia, akhirnya Ratu Anne telah pun pregnant iaitu pada tahun 1533. So dia pregnant pada awal tahun 1533. Kemudian diorang berdua pun disatlah kahwin secara rahsia, dan perkahwinan diorang ni tak mendapat restu daripada paderi istana. Perkahwinan diorang berdua ni diwakili oleh Thomas Cranmer. So biasanya kalau kita tengok dalam movie-movie kan raja nak berkahwin dengan ratu ni kan, diorang akan ada seremoni yang akan adalah paderi istana yang merasmikan, bagi blessing dekat diorang. Tapi King Harry dengan Ratu Anne ni tak ada semua tu sebab diorang ni kahwin secara senyap-senyap. Pada bulan 6 pada tahun yang sama, pertabalan majlis Ratu Anne pun telah dijalankan secara mewah dan besar-besaran. Lepas tu bulan 7 tahun tu juga Ratu Anne telah melahirkan baby perempuan iaitu Ratu Elizabeth I. Jadi Ratu Elizabeth I ni adalah satu-satunya anak tunggal diorang. Tahun depan tu pada tahun 1534 Ratu Anne ni pregnant sekali lagi, tapi anak dia meninggal. Walaupun dia dah jadi Ratu England yang sah kan dari segi undang-undang apa semua, tapi sebenarnya rakyat England tak pernah sukakan dia. Rakyat England menganggap yang Ratu Anne ni adalah seorang perampai dan terdesak nak jadi ratu kepada King Henry. So bagi diorang pada masa tu Ratu Catherine ni adalah ratu diorang buat selama-lamanya lah, sebab Ratu Catherine ni adalah seorang ratu yang setia sampailah Ratu Anne ni datang rampas suami dia. Itu apa yang rakyat diorang ni nampak. Padahal sebalik tu King Henry ni yang gatal sebenarnya. So masa dia jadi ratu dalam tempoh yang singkat tu kan, dia sebenarnya banyaklah membantu golongan miskin. Maksudnya dia fokus untuk membela nasib orang miskin. Tapi apa pun yang dia buat, rakyat England tetap tak suka dengan dia. Baru setahun King Harry dengan Ratu Anne berkahwin, King Harry ni dah pun ada perempuan simpanan sebanyak diorang, dan diorang ni adalah pembantu istana. Bila Ratu Anne tahu yang suami dia curang dengan dia marahlah, dan cemburu dia ni bertambah-tambah. Tak macam Ratu Catherine sebelum ni. Ratu Catherine tahu yang King Harry ni curang dengan dia, ada perempuan-perempuan simpanan, tapi dia macam buat tak tahu je. Dia macam lantak lah. Tapi Ratu Anne tak macam tu. Dia bertindak tau. Dia luahkan perasaan dia marah. So King Harry ni pun backup lah diri dia. Dia kata dia buat semua ni sebabnya dia nakkan anak lelaki, dan Ratu Anne tak boleh bagi dekat dia pun. So Ratu Anne memang tak ada hak nak halang apa yang dia nak dan apa yang dia akan buat. Kemudian pada tahun 1536 macam tu, Ratu Anne ni pregnant sekali lagi dan dilahirkan anak lelaki, tapi anak lelaki dia mati. King Henry ni pun frust lah sebab dia memang desperate nakkan anak lelaki tau. So apa yang dia buat, dia decide untuk kahwin dengan pembantu istana diorang yang bernama Jane Seymour, supaya Jane Seymour ni boleh lahirkan anak lelaki untuk dia pula. Masalah dekat sini bukannya perempuan yang boleh tentukan jantina anak yang nak keluar tu lelaki ke perempuan, sebab yang mewakili Jane tadi tu adalah orang lelaki bukan perempuan. Haish, geram pula aku. So King Harry ni berfikir macam mana dia nak buat supaya dia boleh bercerai dengan Ratu Anne. Jadi dapatlah satu idea yang jahat, yang mana dia pun tuduhlah isteri dia ni berzina, ada sumbang mahram, dan ada cuba melakukan konspirasi terhadap dia. Plan ni dia bukan buat seorang tahu, tapi melibatkan seorang ketua menteri yang bernama Thomas Cromwell. Jadi Ratu Anne pun telah dibicarakan pada 15 Mei tahun 1536. Jadi dalam perbicaraan tu, Ratu Anne dengan tenangnya mengatakan, saya tak bersalah dan saya tahu semua ni adalah fitnah. Apa yang dituduh ke atas saya tu langsung tak berasas. Tapi di sebalik tu, laki dia lah yang buat semua mahram tu, bukan dia. 4 hari lepas tu, selepas juri-juri mahkamah ni berbincang, okey, memang diorang sahkan yang Ratu Anne bersalah. Dan secara automatik perkahwinan diorang dibatalkan dan dikatakan tidak sah dalam undang-undang. Pada hari yang sama juga, Ratu Anne telah dibawa ke Tower Green di London untuk dihukum mati oleh seorang pengawal Perancis yang dikenali sebagai swordsman. Sebelum dia nak kena hukuman tu kan, dia sempatlah bagi ucapan. Jadi dia kata suami dia adalah seorang lelaki yang baik dan seorang yang penyayang, dan dia berharap yang King Harry ni dapat memerintah England dengan lebih lama lagi. Lepas tu diorang pun buanglah veil ke apa tah yang atas kepala dia macam topi tu kan. Lepas tu Ratu Anne ni diminta untuk melutut dan mata dia telah diikat. Pengawal tadi tu pun hayulah kapak dia setinggi-tingginya dan kepala Ratu Anne putus. Kemudian Ratu Anne telah dikebumikan di kubur yang tak bertanda. Selepas beberapa hari daripada hukuman yang dikenakan ke atas Ratu Anne tu kan, King Harry dengan Jane Seymour tadi telah pun berkahwin. Dalam tempoh beberapa hari, diorang ni berkahwin pula tau. Selepas beberapa tahun kemudian, anak tunggal dia dengan Ratu Anne tadi tu membesar. Ratu Elizabeth ni telah menjadi Ratu England yang dihormati dan disegani. Alright guys, bila baca sejarah England ni kan memang tak bertamadun betul. Bukan apa, sebab dia punya raja tu kan
memang pentingkan nafsu semata-mata, nak anak lelaki punya pasal, habis semua perempuan diminta untuk lahirkan zuriat dia sebab dia nak anak lelaki. Tapi apa yang dia dapat, dia cuma dapat anak perempuan je. Tapi tak pastilah dengan anak dia yang dengan Jane tu ada anak lelaki ke tak, sebab sejarah ni Nina cuma ceritakan apa yang terjadi dekat Ratu Anne saja. Okay, so guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang sejarah Ratu Anne yang menyedihkan, iaitu mak kepada Ratu Elizabeth I. Berapa tahun je dia kahwin, and then itu nasib yang dia dapat. Memang kesian sangat. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan kongsikan pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.